Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu lagi dalam sesi bicara santai Dr. Norman. Okey, hari saya nak cakap sikit tentang amalan yang kita boleh amalkan untuk kesihatan otak yang baik. Boleh mencegah masalah-masalah penyakit degeneratif otak seperti Alzheimer, Parkinson dan sebagainya. So, apakah amalan-amalan yang kita boleh amalkan? Yang pertama sekali ialah kita kena mengurangkan seminimum yang mungkin pengambilan karbohidrat proses, gula dan makanan-makanan segera, makanan proses. Sebab pengambilan makanan-makanan yang tinggi karbohidrat proses ni sebenarnya akan meningkatkan peranan insulin. Dan dia sebenarnya boleh menyebabkan masalah gangguan pada otak. Sebab bila pengambilan karbohidrat tinggi ni, dia akan menyebabkan masalah rintangan insulin berlaku kan, dan juga pada sel-sel otak lah. Ada seorang boleh mudah dapat diabetes dan juga boleh dapat masalah rintangan insulin bahagian otak. Sebab tu ada setengah saintis berpendapat bahawa penyakit Alzheimer tu adalah diabetes jenis 3 kan, berlaku masalah rintangan insulin pada otak. Sebab tu kita kena jaga pengambilan karbohidrat kita kan. Yang kedua benda yang kena dielakkan sepenuh ni lah, walaupun kita orang Islam sebenarnya memang tak boleh minum benda tu, iaitu minum arak alkohol. Alkohol juga merosakkan otak lah. Okay, kalau kita tak minum, Alhamdulillah. Tapi ingat, gula juga, iaitu fruktosa, mempunyai kesan yang sama. Okey, jika pengambilan secara berlebihan dan berterusan. Yang ketiga sebenarnya ialah cara nak stimulate sel-sel otak kita supaya dapat berfungsi secara optimum ialah pengambilan minyak ikan ataupun omega 3 sumber-sumber minyak omega 3 seperti minyak ikan kan. Terutama ni dari konteks ni lah minyak ikan jenis omega 3 yang DHA yang kaya dalam minyak ikan dan juga makanan laut lah. Kita boleh ambil dalam bentuk suplemen itu mudah. Kita boleh ambil suplemen omega 3 yang mana ini akan membantu sebenarnya kesihatan otak yang baik, boleh mencegah masalah penyakit nyanyuk, demensia, Alzheimer dan sebagainya. Okey. Yang keempat. Keempat adalah sebenarnya kita boleh amalkan pengambilan minyak yang kaya dengan MCT oil. Secara khususnya ialah minyak kelapa dan santan. Pengambilan minyak kelapa dan santan sebenarnya sangat bagus untuk kesihatan sebab MCT oil di dalamnya adalah sangat cepat menjadi ketone bodies. Yang mana ketone bodies ni sebenarnya adalah satu bahan yang sangat disukai oleh otak kita sebagai sumber tenaga. Dia yang bagus tu. So selalulah makan santan je tak, minyak kelapa dara, ataupun boleh ambil MCT oil tu sendiri kan. Boleh kita amalkan setiap hari untuk memastikan kita punya otak jadi lebih tajam, sharp dan sihat. Okey. Yang kelima ialah pengambilan beberapa jenis suplemen vitamin. Vitamin yang pertama ialah vitamin D. Vitamin D sangat bagus sebab vitamin D adalah vitamin larut minyak yang sangat bagus sebagai suplemen yang membantu kesihatan otak yang baik. Dan kita juga boleh mendapatkan vitamin E dari sumber makanan seperti kuning telur, makanan laut kan, mentega dan sebagainya lah. Yang paling senang adalah kita dapat vitamin D daripada cahaya matahari. So saya rasa dedahkan diri kita pada cahaya matahari pagi, insyaAllah. Okay. Suplemen yang kedua ialah vitamin E. Vitamin E sangat bagus dan vitamin E sangat kaya dalam minyak, macam seperti minyak kelapa sawit kan. Vitamin kelapa sawit memang kaya sebab minyak kelapa sawit ada kedua-dua jenis vitamin E, iaitu tocopherol dan tocotrinol. Vitamin E juga ada dalam minyak-minyak lain seperti minyak kacang, ada juga dalam minyak zaitun kan. Tapi vitamin E tak ada dalam minyak kelapa Okey. Yang ketiga ialah kita kena ambil secara khusus ni lah vitamin B kompleks, iaitu niacin. So sangat bagus untuk kesihatan otak. Niacin ni ada dalam banyak sayur-sayuran, sayur daun hijau dan juga ada dalam daging merah. Sebab tu bagus kalau kita makan benda-benda macam tu lah. Okey. Yang seterusnya, yang keempat, apakah suplemen yang bagus yang patut diamalkan untuk menjaga kesihatan otak ialah pengambilan mineral. Mineral ni ada pelbagai jenis dan mineral yang paling bagus untuk kesihatan otak ialah magnesium secara khususnya. Magnesium bagus, terutama jenis yang dipanggil magnesium L-threonate. Itu dia. Okey, amalkan pengambilan suplemen magnesium setiap hari, insya-Allah membantu kesihatan otak yang baik.
Yang kedua ialah mineral zinc. Zinc juga bagus. Sebab kajian menunjukkan pengambilan zinc sebenarnya boleh membantu mengurangkan masalah amyloid protein dalam otak. Ya. Ataupun tau protein yang menjadi punca pada masalah Alzheimer's. Okey. Mineral yang ketiga adalah iodin. Sebenarnya dia membantu sebenarnya untuk kesihatan otak yang optimum, sebab dia orang yang mengalami kekurangan iodin ada masalah IQ-nya jadi rendah. Sebab tu kita kena ambil secukupnya iodin, dan sumber iodin yang terbaik sebenarnya adalah daripada makanan laut. Dapat daripada selalu makan makanan laut lah. Of course iodin juga ada dalam garam, garam-garam yang kita biasa makan lah. Okey. Satu lagi selenium yang penting untuk kesihatan otak ialah selenium. Selenium ni bagus. Dia dapat sebenarnya selenium ada dalam garlic ataupun bawang putih. Ada juga dalam banyak sayur-sayuran lah. Tapi kita boleh ambil dalam bentuk suplemen, mudah. Okey. Itu mineral lah. Okey, seterusnya makanan yang bagus untuk kesihatan otak yang baik adalah sayur berdaun hijau. Macam bayam, kangkung, sawi tak? Juga ulam-ulam yang daun hijau, macam daun selum kan, ulam raja, apa yang daun hijau lah, macam-macam ada kan. Ubi, ini semua bagus sebab antaranya ialah kerana sayur-sayur hijau ni, sayur berdaun hijau adalah sumber zat besi yang baik. Zat besi penting untuk kesihatan otak, tapi kita tak boleh ambil suplemen secara berterusan lah, sebab suplemen ni kadang-kadang dia punya konten zat besi dia tidak bagus, menyebabkan masalah keradangan. So yang terbaik ialah kalau kita ambil dari sumber semula jadi daripada daun sayur berdaun hijau tadi. Amalkan makan bayam, makan kangkung, insya-Allah bagus untuk otak kita. Okey, lagi satu sebenarnya ialah buat puasa. Puasa berkala. Puasa berkala secara konsisten, secara regular kita boleh buat. Kita orang Islam boleh galakkan buat Isnin Khamis puasa, puasa-puasa sunat lain yang bersempena dengan macam-macam yalah. Banyak puasa-puasa sunat yang ada kan. Dan kita boleh buat juga puasa basah, puasa waktu malam. Kini hanya kita tak makan dan kita minum saja untuk tempoh waktu tertentu macam 12 jam, 16 jam, 20 jam, 14 jam tu pulang lah. Ini mana yang bagus. Tapi amal-amalkan selalu puasa ni, sebab puasa ni sebenarnya ada satu kelebihan dia. Yang pertama ialah ketosis. Ketosis sebenarnya bagus sebab dia membekalkan makanan yang bagus, iaitu fuel kepada otak kita dalam bentuk ketone bodies. Yang kedua ialah puasa juga akan merangsangkan proses yang dipanggil sebagai autophagy. Yang mana autophagy ni bagus sebab dia boleh mencuci ataupun menservis cakap lah protein-protein yang terdeposit di dalam otak kita, yang terhasil, yang mana tak diperlukan, seperti sistem amyloid protein tadi, sebenarnya boleh dikurangkan dengan berpuasa dengan secara proses autophagy tadi. So amalan yang konsisten berpuasa adalah satu yang baik, boleh membantu kesihatan otak yang baik. Okey, lagi satu tabiat yang sihat yang patut diamalkan untuk kesihatan otak yang baik ialah bersenam. Selalulah bersenam sebab dengan bersenam sebenarnya kita akan meningkatkan pengaliran darah dan juga menambahkan supply oksigen kepada otak kita. So bila otak dapat cukup oksigen, dapat pengaliran darah yang cantik, dia akan kekal sihat lebih lama dan juga tidak mengalami masalah-masalah kesihatan otak degeneratif. Itu maksudnya. Okey. Satu lagi benda yang patut dielakkan oleh orang untuk kita mengelakkan masalah otak di kemudian hari ialah mengelakkan mengambil minyak yang tinggi omega 6. Minyak yang kaya dengan omega 6 contohnya ialah seperti minyak sayuran yang iaitu secara khususnya ialah minyak soya, minyak bunga matahari dan juga minyak jagung. Itu maksud juga sebenarnya minyak canola tak berapa bagus. Minyak canola pun tak berapa bagus. Dan ini adalah minyak-minyak yang patut dielakkan untuk kita menjaga kesihatan otak yang baik. Kita ingat minyak yang bagus saya sebut tadi, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kelapa sawit dan juga habatus sadak, itu semua bagus. So yang tak bagus ni yang tadi itulah. Lagi satu yang minyak yang tak bagus ialah trans fat, minyak yang mengandungi trans fat. Contoh yang paling utama minyak yang ada trans fat ialah margarine dan creamers lah, termasuk juga shortening. Betul, kalau kita tengok makanan-makanan yang ada margarine, creamer, shortening adalah makanan yang tak patut kita elakkan. Elakkan pengambilan biskut, elakkan pengambilan kuih raya yang dibuat dengan margarine, elakkan pengambilan kek, elakkan pengambilan pastries yang ada margarine, creamers dan sebagainya. Elakkan juga pengambilan minuman 3 dalam 1 yang ada creamers
dan juga elakkan pengambilan susu-susu pekat yang ada creamers kan, yang ada trans fat dan sebagainya. Sebab tu kena baca label, tengok kalau makanan tu mengandungi hydrogenated oil, kita kena elakkan sebab itu adalah punca-punca pada masalah otak yang tidak sihat, sebab dia adalah punca kepada keradangan. So pastikan kita banyak mengambil minyak-minyak sihat yang natural, yang asli, bukan minyak-minyak sintetik macam trans fat tadi. Elakkan juga penggunaan minyak-minyak yang saya sebut tadi, minyak yang 3 omega 3, sebab semasa proses menggoreng menggunakan minyak ni, terutama deep frying akan menyebabkan penghasilan trans fat juga. So itulah antara punca dia menyebabkan masalah gangguan kesihatan otak. InsyaAllah amalkan tips-tips yang saya dah berikan untuk menjaga kesihatan otak supaya kita ni kekal cergas otak kita sehingga ke warga emas, ke hari tua lah, insyaAllah. Kita tak nak jadi nyanyuk dan menyusahkan anak dan cucu kita untuk menjaga kita, sebabkan otak kita jadi tidak sihat. Itulah secara ringkasnya, insyaAllah. Kan, kena ingat kesihatan ialah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan kan. Jika anda rasakan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, insyaAllah sama-sama bantu saya dan sokong saya dengan subscribe dan like channel YouTube saya. Terima kasih banyak.